Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa'na al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, dengan izinnya sekali lagi kita dipertemukan dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita menggunakan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, sebuah kitab karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, seorang ulama yang tersohor pada era tahun 600 Hijrah. Beliau telah mengarangkan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Alhamdulillah saudara, hari ini hari Rabu 27 hari bulan Januari tahun 2021 bersamaan 14 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. Kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international, dan 2 hari yang lalu ataupun 25 Januari tahun 2021 genaplah setahun negara kita merakamkan kes jangkitan pertama COVID-19 ini. Masih kita ingat pada 25 Januari tahun 2020, negara telah merekodkan kes pandemik COVID-19 yang pertama yang masih dikenali sebagai 2019 NCOV. Ada yang menggelar masa itu pneumonia, macam sejenis radang paru-paru. Namun pada 11 Februari tahun 2020, WHO telah menukarkan nama 2019 nCoV ini kepada Coronavirus Disease 2019 ataupun singkatannya COVID-19. Dan kes yang pertama berlaku di tanah air kita itu dikaitkan dengan kehadiran 3 warga daripada China yang memasuki negara kita melalui tambak Johor. Dan ketika itu ramai di kalangan masyarakat beranggapan Malaysia tidak akan terkena wabak ini, boleh bebas daripada wabak ini, sebab sebelum ini kita pernah dilanda dengan pelbagai pandemik. Kita pernah diserang dengan selsema babi ataupun swine flu pandemik H1N1. Kita pernah diserang dengan H4N6, H7N3, H3N2, H1N2 dan pelbagai lagi. Lalu tanggapan kita bahawa kita tidak akan terkesan. Namun ternyata rasa lega itu tidak kekal lama. Kes jangkitan telah meningkat dengan begitu ketara sekali, dan tanpa disangka-sangka kita akhirnya kehilangan segala kebebasan yang kita kecapi selama ini. Ketika gelombang pertama berlaku, dia melibatkan majoritinya kes-kes import yang bukan daripada rakyat Malaysia. Gelombang yang kedua, jangkitan itu berlaku kerana penularan tempatan. Dan begitulah, segala-galanya telah berubah. Justru saudara, marilah kita sama-sama berganding bahu untuk berusaha mengamalkan normal baru dalam kehidupan, dan kita saling sokong-menyokong antara satu sama lain. Kita pernah berjaya mengawal situasi ini pada bulan Mac tahun yang lalu. Mari kita lakukan sekali lagi. Kita melandaikan lengkungan kebolehjangkitan. InsyaAllah dengan izin Yang Maha Kuasa kita akan menang berlawan dengan pandemik ini. Baik, kita sambung pengajian. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 691.
Kita masuk pada bab yang baru, iaitu bab yang ke-11. Bab baru, bab 11, halaman 691, bab maja'a fi khurujil muwahhidina minan nar. Bab tentang semua ahli tauhid dikeluarkan daripada neraka. Muka surat 691. Tuan kitab bawakan satu riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasan min ummati yadkhuluna an-nar bidhunubihim fayakununa fi nari ma syaa Allahu ay yakunu thumma yu'arrihum 'ala syirk fayaqulun ma nara ma kuntum tukhalifunana fihi min tasdiqikum wa imanikum naf'akum fala yabqa mawhid illa akhrajahu Allah minan nar. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekumpulan orang daripada umatku akan memasuki neraka kerana dosa mereka. Mereka berada di dalamnya selama yang dikehendaki oleh Allah. Namun mereka kemudiannya dikeluarkan daripada neraka dan tempat mereka digantikan pula oleh orang-orang musyrik. Lantas orang musyrik itu bertanya kepada mereka, tidak ada perbezaan kamu semua dengan kami, melainkan kamu semua beriman dan mengesahkan Allah, sehinggalah iman dan tauhid kamu itu membawa manfaat kepada kamu semua. Oleh yang demikian, semua orang yang mempunyai tauhid dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia adalah seorang muslim. Ini petikan surah Al-Hijr ayat yang kedua, hadis riwayat At-Tabrani. Jadi saudara, pelajaran daripada riwayat ini adalah begitu mahalnya iman yang dimiliki oleh kita hari ini. Sebab itu kok mana pun kita pernah membahaskan, orang yang beriman ini walaupun jahat macam mana pun, pada penghujungnya nanti dia tetap wajib masuk syurga. Ini kelebihan iman. Barangkali di dunia dia tak semayang, dia banyak kejahatan, dia macam-macam, tetapi kerana dalam hatinya dia percaya Tuhan dalam dunia ni hanya Allah, maka itu penyebab dia masuk syurga juga. Cuma bukanlah dia terus masuk saja, nanti tak semangat pula orang yang beramal ibadat. Dia akan diseksa dulu dalam neraka mengikut kadar seksaannya, tapi pada penghujung dia dibawa masuk syurga. Dan ini kelebihan kita. Sebab itu kita melihat dalam beberapa hadis Nabi SAW tersebut ada menyebutkan, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqan wa anna an-naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amalin. Nabi pernah berjanji, siapa-siapa yang mengikrarkan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan dia berikrar bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya, dan dia berikrar bahawa Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta roh daripadanya, dan dia berikrar bahawa syurga itu benar, dia berikrar bahawa neraka itu benar, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga, makana min amalin, walau betapa pun amalan yang pernah diperlakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan nak beri semangat kepada saudara-saudari di luar, tak payah semayanglah apa semua lah masuk syurga. Bukan begitu. Masuk selepas diseksa. Seksa tu kita tak hendak juga. Yang penting jauhi syirik. Sebab itu dalam satu hadis yang lain Nabi pernah menyebut, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan daripada neraka mana-mana orang yang dalam hatinya masih ada seberat zarrah daripada iman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syarat utamanya adalah iman dan tidak mensyirikkan Allah. Cukup.
Jangan menduakan Allah. Dan ini adalah modal terbesar kita pada hari kiamat. Cuma adalah perincian-perincian yang Tuan Kitab berikan di kalangan orang beriman tu pula. Ada yang lebih awal, dia ada pula yang dapat priority lane. Ada jugalah. Siapa yang dapat priority lane ni? Orang yang mana namanya tu sama dengan nama Nabi SAW. Dalam satu riwayat disebutkan, semua orang beriman akan dikeluarkan daripada wa awwalu ma yakhruj man wafaqa ismuhu isman Nabi SAW. Semua orang beriman akan dikeluarkan daripada neraka setelah diseksa lah. Dan yang paling awal, priority lane yang akan diberikan adalah kepada orang-orang yang namanya sama dengan nama aku, kata Nabi. Maknanya tuan-tuan yang nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud yang sama dengannya, ya ini priority lane, special lane lah dia sebab namanya syafaat daripada kemuliaan nama Nabi. Ini untunglah. Terima kasihlah kepada ibu bapa yang meletakkan nama tuan-tuan sebagai Muhammad. Terima kasih kepada dia orang. Sebab tanpa memiliki nama tersebut, tak dapat priority lane. Habis Ustaz, saya tak ada nama Muhammad, jangan buat dosa banyak sangat, kan lama. Dah lah lama duduk neraka, keluar pula barisan belakang. Jadi minimumkan dosa. Kepada perempuan janganlah tukar nama pula. Saya nak tukar nama lah Ustaz, daripada Azizah jadi nama Muhammad. Jangan, pening pendaftaran negara nanti. Baik, yang penting muslimin muslimat sekalian, iman. Jangan kita syirikkan Allah. Apa makna syirik? Menurut Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus, syirik ini maknanya kufur, kafir. Kata Ibn Faris dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah, dia mengatakan kalau dieja perkataan huruf shin, ra dan kaf, syirik itu adalah akar kalimat yang ada dua makna. Pertama, dia buat perbandingan. Maknanya Tuhan tu dibandingkan dengan sesuatu ataupun diperpanjangkan. Sebab itu dari sudut istilah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi menyebutkan syirik adalah seseorang menjadikan Allah itu sekutu, yang mana dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah, ataupun dia takut kepadanya sebagaimana dia takut kepada Allah, atau dia berharap kepadanya sebagaimana dia berharap kepada Allah, atau dia cinta kepadanya sebagaimana cinta dia kepada Allah, atau dia melakukan satu jenis daripada jenis ibadah sebagaimana dia lakukan ibadah kepada Allah. Ini boleh lihat dalam perbahasan para ulama. Sebab itu syirik ini dia menyengutukan, yang kita panggil company, syarikat. Ada company, ada yang dibandingkan dengan Tuhan. Itu pantang Allah Ta'ala. Sebab itu syirik, kata para ulama, adalah dosa yang paling besar sekali, dan diletakkan sebagai dosa pertama daripada 76 dosa besar yang diimpunkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang masyhur Al-Kabair. Dia pecahkan, ada dosa besar ini, ada 4 dosa besar duduk pada hati. Pertama syirik, nombor 1 syirik. Yang kedua terus menerus buat maksiat non-stop, pandemik tak pandemik, maksiat jalan terus. Yang ketiga putus asa daripada rahmat kasih sayang Allah, dia rasa Tuhan tak sayang dia. Yang keempat, tak takut dengan azab ataupun ancaman daripada Allah. Bagi dia COVID tak COVID lentak sajalah, dia tak berasa apa-apa. Ada 4 dosa besar duduk pada lisan. Pertama, jadi saksi palsu. Yang kedua, tuduh orang baik berzina. Yang ketiga, sumpah palsu. Dan yang keempat, sihir. Ada 3 dosa besar duduk di perut. Pertama, minum arak. Yang kedua, makan harta anak yatim. Yang ketiga, makan duit riba. Ada 2 dosa besar, kata Imam Az-Zahabi, duduk di kemaluan. Pertama sekali, zina. Yang kedua, hubungan sejenis, homoseksual. Ada 2 dosa besar duduk pada tangan. Pertama, membunuh. Yang kedua, merompak ataupun mencuri. Ada 1 dosa besar duduk pada kaki, iaitu lari daripada medan peperangan. Dan yang terakhir, kata Imam Az-Zahabi, ada 1 dosa besar duduk pada seluruh tubuh badan manusia, iaitu derhaka kepada ibu bapa. Jadi yang pertama diletakkan adalah dosa kita syirik kepada Allah. Para ulama ada memberikan panduan, bahkan Tuan Kitab juga ada memberikan kita beberapa penyataan-penyataan. Syirik ini bahasa mudahnya adalah kita menyamakan Allah dengan selain daripada Allah. Apa saja kita menyamakan.
Dan untuk orang yang syirik ini, Allah ancam dia dengan pelbagai bentuk ancaman. Pertama, kata ulama, Allah tidak akan ampunkan perbuatan orang yang syirik kepadanya. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, tidak sempat berpatah balik ke Mekah jalan, tidak sempat bertaubat, maka Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah mengampunkan segala dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang bersyirik atau menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Yang kedua, kata ulama, orang yang syirik Allah haramkan baginya surga. Hadis sebagaimana ayat Quran, Allah Ta'ala ada menyebut, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, pasti Allah haramkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada orang-orang yang boleh menolongnya. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Yang ketiga, kata ulama, ancaman Allah adalah orang yang syirik Allah hapuskan segala pahala-pahala yang pernah dilakukan sebelum ini. Segala amal kebaikan, sedekah dia dan macam-macam, delete habis, delete all. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andainya mereka mensyirikkan aku, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah aku beritahu kepada nabi-nabi sebelum kamu, kalau kamu sekutukan aku, kamu syirikkan aku, nescaya aku hapus segala amalanmu dan kamu akan masuk dalam kalangan orang yang rugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Tuan kitab ada banyak bawakan lagi ayat-ayat lain, tapi itu secara ringkas tentang ancaman Allah. Allah hapuskan segala amalan. Yang keempat, kata ulama, ini agak berat. Orang yang syirik, orang musyrik itu halal hartanya, halal darahnya. Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang musyrik itu di mana saja kamu ketemu mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Surah At-Taubah ayat yang kelima. Jadi konteks ayat ini adalah dalam suasana peperangan, tetapi satu ancaman juga kepada orang yang sengaja-ngaja nak syirikkan kepada Allah ini, terutama orang yang dah beriman tapi tiba-tiba dia nak syirik kepada Allah. Itu ada ancamannya. Dalam satu riwayat, kata Ibnu Umar, Nabi pernah menyebut, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampailah mereka naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dia menegakkan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Kalau mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak-hak Islam, dan hisab mereka adalah pada Allah Azza wa Jalla. Hadis Bukhari Muslim. Baik saudara, bagaimanakah perbahasan ulama, termasuk sebutkan dalam kitab kita ini, tentang jenis-jenis syirik? Syirik
terlalu banyak. Kita ringkaskan untuk pembicaraan kita dalam MIB ini kepada dua saja. Satu syirik besar, satu lagi syirik kecil. Mari kita lihat. Syirik yang besar itu ada banyak. Kita juga ringkas-ringkaskan saja. Antara contoh syirik besar itu, dia ada pula perincian-perincian dia. Pertama, syirik besar itu boleh berlaku menerusi doa. Dia panggil syirik doa. Syirik doa ini adalah di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain daripada Allah. Itu juga syirik, dan itu syirik doa dia panggil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan berikrar taat kepada Allah. Namun tatkala Allah selamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Surah Al-Ankabut ayat 65. Yang ini Allah Ta'ala gambarkan perangai buruk manusia. Dia senok perut, dia susah, dia tak ada duit, dia tak ada makan, dia tak ada kerja, dia tengah diuji pandemik macam-macam. Dia berdoa kepada Allah, Allah. Bila Allah dah bantu dia, lupa Allah, dia sembah benda lain pula. Bukan sembah secara semayang, tetapi dia meletakkan kebesaran pada benda lain sebelum dia letak kebesaran pada Allah. Dan dalam Quran ada 4 surah yang berurutan Allah Ta'ala rekodkan perangai buruk manusia yang memang tak reti mengenal budi. Pertama, surah Al-Ankabut ayat 65 sampai 66. Yang kedua, surah Ar-Rum ayat 33 sampai 34. Yang ketiga, surah Luqman ayat 32. Dan yang keempat, surah Az-Zumar ayat 8. Semuanya redaksi yang sama. Perangai manusia ini, time dia susah, dia doa dengan aku. Time dia senang, dia letakkan kebesaran benda lain selain daripada aku. Ini syirik doa disebut. Yang kedua, syirik niat, syirik keinginan, syirik tujuan, iaitu melakukan apa juga ibadah untuk selain daripada Allah. Itu membahaya itu. Dalam Quran surah Hud ayat 15, Allah Ta'ala menyebut, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan segala glamour, populariti, perhiasan, kecantikannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tetapi itulah orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, dia melakukan sesuatu bukan kerana Allah, tapi kerana ada benda lain. Ada mensyarikatkan niat dengan benda yang lain. Dia berceramah misalnya, niatnya hanya nak masuk YouTube saja misalnya. Itu tidak boleh. Mesti letak keutamaannya Allah. Buat ini kerana agama, nak mencari bekal di hari yang satu lagi, hari kemudian. Tidak boleh ada satu niat itu saja. Dia semayang kerana dia nak mendapat pujian sebagai menantu yang paling baik antara menantu yang lain. Jadi ini semua dia panggil syirik pada niat. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan, iaitu mentaati selain Allah, meletakkan ketaatan itu lebih ataupun setanding dengan ketaatan kita kepada Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dan juga mereka menjadikan Tuhan kepada Al-Masih, anak kepada Maryam.
Padahal mereka hanya disuruh beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain daripada Allah. Maha sucilah Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada pula syirik, dipanggil syirik mahabbah, syirik dalam hal kecintaan, iaitu menyamakan Allah dengan selain daripada Allah dalam hal kecintaan. Sepatutnya Allah itu dicintai full markahnya, tapi dia ada cinta juga kepada lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adhab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah perbandingan dan tandingan selain Allah. Mereka cinta kepadanya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu tahu ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat, bahawa segala kekuatan itu kepunyaan Allah dan Allah amat berat siksaannya. Surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi selesai. Itu syirik yang akbar, syirik yang besar. Dia ada pula syirik asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini tidaklah menjadikan pelakunya keluar daripada Islam, tetapi mengurangkan tauhid, yang mana dia merupakan satu perantara ataupun satu jalan yang boleh membawa kepada syirik besar. Adapun syirik kecil ini kita bahagikan kepada dua. Pertama, syirik zahir, syirik yang tersembunyi, khafi. Syirik yang zahir ini syirik yang nyata, iaitu syirik kecil yang boleh berlaku hasil daripada ucapan kita ataupun perbuatan-perbuatan kita. Dalam ucapan, misalnya kita bersumpah dengan selain daripada nama Allah, itu tak dibenarkan. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain daripada nama-nama Allah, maka dia telah berbuat syirik ataupun kufur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh syirik dalam bentuk ucapan juga adalah seperti kata-kata Masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak sebagaimana awak berkehendak, ataupun awak berkehendak sebagaimana Allah berkehendak. Ucapan itu tidak dibenarkan. Bahkan dalam satu riwayat itu memang ada teguran Nabi kepada seorang laki-laki. Kata Ibnu Abbas, seorang laki-laki dia datang jumpa Nabi, sembang apa semua. Kemudian lelaki ni agaknya dia nak menghormati Nabi, lantas dia mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Tuhan kehendaki saya ikut saja. Jadi Nabi pun berkata kepada laki-laki ini, ja'alta lillahi niddan, awak mahu jadikan saya ni sekutu kepada Allah ke? Awak nak jadikan saya ini sebanding, seolah-olah digandingkan dengan Tuhan ke? Jangan begitu. Tetapi ucapkanlah Masya Allah wahdah. Apa saja yang Allah kehendaki, ikut Allah sajalah. Tak ada kena-mengena dengan manusia. Ada juga syirik dalam bentuk perbuatan. Syirik perbuatan. Contoh syirik-syirik perbuatan ini adalah perbuatan kita memakai benda-benda tertentu. Gelang, benang, cincin, tangkal dan macam-macam lagi. Contohnya orang yang menggantungkan azimat, dalam bahasa Arab dipanggil tamimah. Kononnya dia pakai itu sebab nak jauh daripada kejahatan orang, ataupun biasa kita orang nak jauh daripada ain mata, sihir mata, kejahatan orang yang sihir menerusi mata. Dia memang banyak. Kalau kita pergi ke negara-negara Mediterranean, negara-negara Timur Tengah, Utara Afrika, dia memang gantungkan azimat-azimat tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bagi mereka ini boleh menjauhkan mereka daripada kena ain. Sebagai contoh, kalau kita ke Turki, orang sana memang dalam kereta, di pasar-pasar mereka gantung nazar dalam kereta ataupun di rumah mereka. Nazar ni macam warna biru yang ada biji mata di tengah, warna hitam. Bukan setakat di Turki lah, kita pergi ke Albania, Bosnia, Bulgaria, Greece dan macam-macam, memang orang percaya kepada nazar itu.
Dan kalau di negara Arab, mereka gantung khamsa hand, tangan yang 5. Ada bentuk tangan 5, dia gantung pada cermin dia, apa semua, cermin kereta dia. Sebab ini kepercayaan dia. Ini kita kena hati-hati, kena awas. Kalau seseorang meyakini bahawa kalung, benang, azimat, itu semua adalah mekanisme untuk menolak mara bahaya dan menghilangkan mara bahaya, maka itu digolongkan sebagai syirik asghar, kerana Allah tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan benda-benda itu. Namun kalau dia berkeyakinan bahawa dengan memakai gelang, kalung, magnet, gelang magnet dan macam-macam lagi, kononnya dengan memakai itu dapat menolak ataupun mengusir mara bahaya, maka perbuatan itu masuk pula dalam syirik akbar, syirik yang besar, kerana dia menggantungkan diri dia kepada selain daripada Allah. Sebab itu saudara-saudari sekalian, berhati-hatilah kita. Hati-hatilah. Iman ni kena jaga. Kena jaga. Ini modal terbesar masuk syurga Allah. Sebab itu kita khawatir dengan masyarakat kita sekarang takut terjerumus ke dalam satu perangkap dia panggil TBK, takhayul, bid'ah, khurafat. Betapa rapuhnya umat kita ini, bukan semualah, ada segi akidah kita ini, kadang-kadang dengan benda-benda yang pelik-pelik begitu boleh merosakkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang kita kalau dengan batu permata, dengan patung tertentu, duit siling tertentu, lukisan tertentu, loket tertentu, cincin tertentu, ada azimat cincin khatam Sulaiman, kalau nak tarik duit guna ibu duit sakti jutawan raja bunian pangeran selempang kuning dan macam-macam lagi. Kalau bab batu cincin tak payah ceritalah, batu bacaan, tapak jalak, junjung derajat, pancawarna, silakan nak pakai cincin pemanis jari, tapi jangan sampai obses mengatakan kerana batu cincin inilah saya mendapat kelebihan-kelebihan sekian. Ini boleh merosakkan iman. Izinkan saya berkongsi, zaman salafus salih, para sahabat Nabi dahulu, sekeliling mereka ni di Mekah, Madinah ni, banyak benda-benda pelik, benda-benda ajaib, tapi mereka tak heran pun sebab akidah mereka jaga. Sebagai contoh, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan ramai lagi, dan boleh rujuk dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Diceritakan oleh Amr bin Auf radhiyallahu an, pernah ketika Nabi nak buat parit dalam peperangan Khandaq, Nabi menggariskan garisan-garisan. Dia bersahabat jumpa dalam tanah ada batu besar putih. Batu besar dalam tanah putih, bulat, cantik. Dan mereka ini cuba nak memecahkan batu ini, tetapi alat yang mereka gunakan semua patah. Akhirnya para sahabat panggil Nabi SAW. Nabi tengok, Nabi panggil Salman Al-Farisi, Nabi pinjam dia punya crowbar yang besar itu, dan Nabi pun pukul lah batu itu dengan crowbar yang besar itu dengan sekali pukul. Bila Nabi pukul, tong, batu itu terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari seluruh Madinah, bagaikan sinaran lampu pada malam yang gelap gelita. Kemudian Nabi dan para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Nabi pukul lagi kali kedua, tong, keluar cahaya lagi. Sahabat dan Nabi tu Allahu Akbar. Nabi ketuk sebanyak 3 kali. Saudara, walaupun batu itu begitu pelik sekali, keluar cahaya terang Madinah, tapi tidak ada seorang pun sahabat yang menganggap batu itu ada sakti. Bahkan tidak ada yang mengambilnya untuk dijadikan azimat, penangkal, batu cincin. Itu tidak ada. Apa sebab? Mereka jaga ni, jaga iman, jaga syirik, tak nak syirik. Wallahu alam, kalau batu tu jumpa di tempat kita, berebut orang, berebut, ketuk pula adik Nabi lagi lah, oh ni barakah, ambil berkat. Sama juga di zaman Nabi dulu, ada satu batu yang semasa Nabi masih di Mekah lagi, sebelum Nabi menjadi Rasul, ada seketul batu ini, setiap kali Nabi lalu, dia beri salam pada Nabi.
Bayangkanlah batu tepi jalan beri salam. Nabi tahu batu itu, para sahabat juga tahu batu itu. Bahkan Nabi dalam satu hadis daripada Jabir, Nabi sebut, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhul an. Sesungguhnya saya masih tahu di Mekah ada batu yang memberi salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi Nabi. Sesungguhnya saya tahu batu itu ada sampai sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim. Para sahabat pun tahu batu itu di mana, tetapi tidak ada sahabat yang menganggap batu itu ada kuasa sakti. Tidak ada yang menjadikan ianya sebagai azimat, tangkal, pendinding dan bagai-bagai lagi. Kerana apa? Jaga iman. Jangan syirikkan dengan kekuasaan Allah. Sama juga di Mekah, batu yang paling popular, batu yang paling sakti sekali lah, Hajar Aswad. Batu yang paling mulia. Seluruh umat Islam satu dunia sepakat bahawa Hajar Aswad adalah batu yang paling mulia dari segala batu yang ada di dunia. Dan kedudukannya itu makruf, semua orang tahu. Tetapi tuan-tuan, tidak ada seorang pun daripada sahabat yang menganggap Hajar Aswad itu ada kuasa sakti atau ada yang minta nak sembuh daripada Hajar Aswad. Tidak ada. Sebab itulah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia cium Hajar Aswad di hadapan orang-orang Islam, beliau lantas mengucapkan satu kata-kata yang begitu terkenal, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuki. Kata Umar, batu, sesungguhnya aku tahu bahawa engkau ini hanyalah batu yang tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Kalaulah tidak kerana aku tengok Nabi cium engkau, aku tak ingin cium kau. Kata Umar Al-Khattab. Ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini begitu mantap sekali iman dia. Dia jaga daripada syirik kepada Allah. Sama juga di Mekah ada Kaabah, ada Maqam Ibrahim, dan kita tidak menafikan bahawa Kaabah, Masjidil Haram itu sendiri ada keberkatan dia. Tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memang telah ditrainkan, dididik. Akidah mereka ini tidak tergugat dengan benda-benda selain daripada Allah. Begitu juga zaman Nabi dulu ada pokok-pokok ajaib. Pokok-pokok ajaib. Dalam kitab Tarikhut Tabari dan kitab Bidayah wa Nihayah, ada para ulama sirah menyebutkan tentang kisah ketika Nabi masih lagi kanak-kanak. Nabi telah melakukan perjalanan ke Syam bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Dan sepanjang perjalanan itu dia dinaungi oleh awan. Ketika Nabi berhenti masa itu di satu tempat di sebuah negeri dekat dengan rumah seorang rahib ataupun seorang pendeta, Abu Talib suruh Nabi tunggu tepi jalan sebab ada barang-barang dagangan. Tiba-tiba rahib yang rumahnya dekat dengan tepi jalan ini, dia melihat sebatang pokok tunduk ke arah Nabi dan dia menaungi Nabi daripada panas matahari. Selepas melihat kejadian ini, rahib itu lantas berkata dalam hati dia, ini tidak akan berlaku kecuali kepada seorang bakal Nabi. Lalu rahib itu mengajak Abu Talib, Nabi datang ke rumah, dan dia pesan pada Abu Talib, cepat-cepat bawa anak saudara kamu ni balik ke Mekah, cepat-cepat, jangan lama sangat di sini. Kata dia, anak ini akan memiliki kemuliaan. Kalau orang-orang Yahudi tahu, mereka akan bunuh anak ini. Rahib itu tahu daripada kitab Taurat, daripada Injil yang dia pernah baca, akan muncul satu Nabi yang dimuliakan. Yang kita nak ceritakan adalah pokok itu. Pokok boleh tunduk macam awning, tunduk meneduhkan Nabi. Tapi tidak ada sahabat pun yang menganggap pokok itu ada sakti, nak menjadikan azimat, tangkal, dipakaikan dengan kain kuning, disembah. Tidak ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada satu pokok, pokok Hudaibiyah.
Ini pokok yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yuba'i'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fatahan qariba. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang beriman ketika mereka berjanji setia di bawah pokok ni, pokok Hudaybiyah. Tidak ada sahabat yang menganggap bahawa pokok itu ada sakti atau menjadikan pokok itu sebagai azimat, penangkal dan sebagainya lagi. Apa lagi? Di zaman Nabi ada pokok kurma yang menangis. Pokok kurma yang, Masya Allah. Pokok kurma ini, dia asalnya, kata Jabir bin Abdullah, Nabi kalau dia berkhutbah, dia akan bersandar pada sebatang pokok kurma dalam masjid Nabi, di mimbar dia. Falamma suni'al mimbar wastawa alaihi tarabat tilka sariyah kahanin naqati hatta sami'a ahlul masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan bagi dia duduk di atas mimbar, tiang itu menangis. Bayangkanlah, tiang menangis, sahabat mendengar dia menangis. Kahaninan naqati hatta sami'a ahlul masjid. Para sahabat kata, kami dengar macam bunyi unta merengek, pokok bunyi unta. Lantas nazala ilaiha Rasulullah fa'tanaqaha fasakatat. Nabi turun, Nabi usap, Nabi pegang sikit, barulah pokok itu diam. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Namun para sahabat, tuan-tuan sekalian, tidak pernah menganggap bahawa pokok itu ada sakti atau nak menjadikan ianya sebagai azimat, tangkal dan sebagainya lagi. Saya bawakan riwayat-riwayat ini untuk memberi pelajaran kepada kita. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Baik, selesai syirik yang zahir. Yang kedua, syirik tersembunyi, iaitu syirik khafi, iaitu syirik dalam hal niat. Contohnya kerana ingin dipuji orang, ataupun sum'ah, ingin didengari oleh orang segala ibadat kita. Sebab itu hati-hatilah. Kadang-kadang ada orang di semayang ni bukan kerana orang sangat, bukan kerana Allah, kerana orang. Tu memang ramai. Kadang nak suka pun ada. Kita buat kadang live semayang Jumaat, dia mesej dah ke keluarga dia, jangan lupa tengok abah dalam TV. Ini contoh sajalah, sebab dia semayang depan kamera. 5 minit sekali menjaling kamera. Jangan begitu. Niat ni kena mau jaga. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi, tuan kitab, haqiqatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Hakikat riya adalah kita mencari apa yang ada di dunia dengan menggunakan ibadat. Maknanya dia menunggang agama untuk nak mencari kedudukan dalam hati manusia. Itu juga dianggap sebagai syirik yang tersembunyi. Mana kita pergi turun padang sedekah, rupanya nak dipuji sebagai dermawan. Kita rajin semayang supaya dipuji sebagai orang yang kuat ibadat. Kita pergi haji, kita nak dipuji sebagai orang yang rajin, duit ada dan tidak ada dosa dah balik pada Mekah. Itu jangan. Kita buat kerana Allah. Timbul perbahasan, apakah dosa syirik akan diampuni oleh Allah? Baik. Seluruh dosa termasuk syirik, kata ulama, akan diampunkan oleh Allah dengan syarat kalau hamba yang melakukan dosa itu bertaubat kepada Allah. Walaupun ada yang mengatakan syirik tak diampunkan, tidak, kalau dia bertaubat Allah ampunkan. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampau batas, yang suka buat dosa, jangan kamu putus asa dari rahmat dan kasih sayang aku. Aku ampun dosa semuanya, kerana aku maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Jadi kata para ulama, dengan syarat orang yang syirik ini ataupun orang yang kufurkan Allah ini, dengan syarat dia hendaklah bertaubat. Orang yang mati dengan tidak bertaubat kepada Allah, maka itulah yang tak akan diampunkan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, syirik ini perlu kita jauhi, kerana dalam neraka
Orang-orang yang ada iman itu akan dikeluarkan semua. Jadi kita jaga daripada syirik. Cuma Imam As-Sanusi dalam kitab Muqaddimat ada memperincikan beberapa jenis syirik yang kita kena hati-hati juga. Pertama, syirik istiqlal. Syirik istiqlal ni menetapkan adanya dua Tuhan ataupun lebih yang berlainan-berlainan. Itu kita tak terlibat mudah-mudahan. Yang kedua, syirik tab'id. Dia menyatukan Tuhan daripada beberapa oknum akidah. Contohnya Tuhan tu 3 dalam 1, ada masa hari jadi Tuhan, ada masa jadi anak Tuhan. Itu kita juga tak terlibat. Yang ketiga, syirik taqrib, iaitu beribadat kepada sesuatu selain daripada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia nak dekat pada Allah tapi dia menggunakan jalan ini supaya sampai pada Allah. Itu dia panggil syirik taqrib. Yang keempat, syirik taqlid, beribadat kepada Allah sebab taklid, mengikut saja orang lain. Yang kelima, syirik asbab, menyandarkan satu kesan dengan sebab yang tertentu yang bersifat adat, seperti berpegang kepada pendirian bahawa dia kenyang kerana makan, bukan kerana Allah. Dia sihat kerana dia ambil vaksin, bukan kerana Allah izinkan. Dia tak kena penyakit kerana dia kuarantin, bukan kerana Allah. Itu kena hati-hati. Yang keenam, syirik aghrad, iaitu beramal kepada selain daripada Allah. Bagi syirik yang pertama sampai yang keempat, istiqlal, tab'id, taqrib dan taqlid, ulama mengatakan itu dikira kufur secara ijma', kena taubat. Bagi syirik nombor 6, aghrad, dia dikira maksiat, dia tidak dikufur secara ijma'. Adapun bagi nombor 5, iaitu syirik asbab, dia ada perincian. Kalau dia sandarkan kepada sebab tertentu semata-mata, maka dia dikira kufur secara ijma'. Jika dia meyakini bahawa ianya memberi kesan melalui daya yang dijadikan oleh Allah kepada makhluk, dia dikira sebagai ahli fasik. Yang penting, jaga percakapan, jaga pertuturan. Tidak ada yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa juga makhluknya, tidak ada yang boleh tandingi Allah Subhanahu wa taala. Banyak nak terangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para pelayar yang sudi bersama kita pada kesempatan hari ini. Moga-moga kita dapat bertemu pada kesempatan minggu hadapan, insya-Allah. Sebelum berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.